السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sidang jemaah sekalian, insyaAllah pada pagi Jumaat ini kita akan menyambung ayat yang berikutnya untuk kita lihat apakah tafsirannya. Kemudian kita akan mencari apa pengajaran dan tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat dalam surah Yasin. Yang mana pada pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini di dalam nota bercetak berada pada muka surat yang ke-64. PDF berada pada slide yang ke-123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تنزيل العزيز الرحيم. Ayat yang kelima, Allah menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran ianya diturunkan dari Allah yang mempunyai dua sifat, iaitu Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang ataupun yang maha mengasihani. Ayat yang kelima ini jika kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu pada ayat yang keempat, yang mana ayat yang keempat yang telah kita pelajari pada hari semalam, Allah telah menerangkan kepada kita bahawa Nabi SAW ini berada di atas jalan yang lurus, dan Nabi itu juga membawa kita semua mengikuti jalan yang lurus. Kita telah terangkan apa maksud jalan yang lurus. Manakala pada ayat yang kelima ini yang kita baca pada pagi ini, ia ada kaitan dengan jalan yang lurus. Perkaitan dia adalah macam mana kita nak tahu jalan itu adalah jalan yang lurus. Apakah tanda-tanda jalan itu jalan yang lurus? Kerana apabila kita lalu sesuatu jalan, kita akan jumpa ada banyak signboard dia. So kalau kita nak lalu satu jalan yang lurus, kita nak pergi kepada Allah ni, bukan sekadar kita ikut jalan tu, tapi kita kena tahu di sebelah kanan jalan ada apa, di sebelah kiri jalan ada apa. Tu yang kita jumpa banyak signboard, isyarat-isyarat kata kelajuan berapa, dekat mana ada RNR, dekat mana tanda-tanda yang mana yang boleh dibelok, apa yang boleh buat di atas jalan. Maka ayat yang kelima ini ayat yang menerangkan tentang sumber, nak tahu jalan yang lurus itu apa. Maka ayat yang kelima menerangkan bahawa sumber nak mengetahui jalan yang lurus itu macam mana, apa yang kita perlu buat sepanjang kita berada pada jalan yang lurus itu. Maka Al-Quran adalah sumber untuk kita mengetahui jalan yang lurus itu ada apa yang kita kena buat dan sebagainya. Jadi moga-moga tuan-tuan jelas di antara perkaitan ayat yang kelima dengan ayat yang keempat. Ayat yang kelima ni, kalau kita perhatikan ada tiga patah perkataan. Tanzil, lepas tu ada Al-Aziz, lepas tu ada Ar-Rahim. Kenapa Allah meletakkan namanya Al-Aziz yang maha perkasa?
Allah nak cerita Quran itu turun dari dia. Tapi kenapa dia memilih dalam banyak-banyak nama Allah, kenapa dipilih untuk dikaitkan dengan dia itu Maha Perkasa? Lepas dia letak nama dia Maha Perkasa, dia letak pula sebelah dia itu Maha Mengasihani. Kenapa? Mula-mula dia kata dia Maha Perkasa. Lepas tu Allah mengatakan dirinya itu, dia itu Maha Mengasihani. InsyaAllah sekejap lagi kita akan lihat dia punya munasabahnya. Sebelum itu, mari kita melihat makna tanzil. Tanzil, kalau kita baca terjemahan, dia kaitan dengan diturunkan Al-Quran. Kalau kita belajar tadabbur, kita mengamati ayat ni, kita akan dapati tanzil ini dikaitkan dengan turunnya Al-Quran itu sedikit demi sedikit sebenarnya. Jadi dekat terjemahan tu, kita kena tambah sikit perkataan diturunkan secara sedikit demi sedikit, ansur. Itulah perkataan tanzil. Kalimah tanzil sebenarnya dia adalah kata terbitan. Dia adalah masdar yang berasal daripada perkataan nazzala yunazzilu tanzil. Itu perkataan asal tanzil. Ia berpunca daripada perkataan nazzala. Jadi ayat yang kelima ni, Allah memberitahu bahawa Al-Quran yang Nabi SAW terima adalah dari Allah. Ayat Al-Quran yang Nabi sampaikan, ia adalah dari Allah, bukan dari Nabi. Bukan Nabi yang reka, tetapi dari Allah. Okay. Al-Quran yang Allah turunkan, cara dia turun adalah beransur-ansur. Sebab itu kita akan jumpa ada dua fasa penurunan Al-Quran. Ada fasa Quran turun semasa Nabi belum hijrah, 13 tahun di Makkatul Mukarramah. Ada 10 tahun Al-Quran turun selepas Nabi berhijrah, dia panggil surah Madaniyah. Ada sebab kenapa Al-Quran itu Allah turunkan ansur-ansur kepada kita, kepada Nabi, kita pun tahu. Kita telah sebut pada ayat yang kedua bahawa Al-Quran ini adalah Al-Hakim. Salah satu maksud Al-Hakim, Al-Quran itu mengandungi hukum hakam. Ada peraturan, ada benda yang kena buat, ada benda yang kena tinggal. Kalau Allah turun sekaligus, semua perintah turun sekaligus, macam mana orang nak buat? Macam mana manusia ketika itu untuk dia tunaikan? Maka Allah turunkan sedikit demi sedikit. Contoh, dari sudut pengharaman arak. Orang dulu memang tega dengan arak. Kalau Allah Ta'ala turunkan ayat, langsung tak boleh minum, contoh. Maka bagaimana reaksi daripada umat manusia ketika itu? Sebab tu Allah turun sedikit supaya apa? Supaya manusia ini dia boleh amalkan pada ayat yang diturunkan. Supaya manusia tak rasa berat. Banyak benda nak kena buat. Sebab tu Al-Quran turun secara beransur-ansur. Ada ayat lain yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 106. Cerita tentang Al-Quran diturun beransur-ansur. So tuan-tuan boleh baca pada ayat yang ke-106, berada pada halaman yang ke-65. Sekarang kita pergi kepada perbincangan. Kenapa Allah Ta'ala ketika nak menerangkan Al-Quran itu turun darinya, yang diturunkan beransur-ansur, digunakan nama Al-Aziz, yang Maha Perkasa? Secara umum, yang Maha Perkasa merujuk kepada tak ada siapa yang boleh lawan Allah. Tak ada siapa boleh mengalahkan Allah. Allah ini dia Maha hebat. Jadi Al-Aziz. Tapi isunya, kenapa Al-Aziz itu dia yang Maha hebat, tiada siapa yang boleh lawan Allah, tak ada siapa boleh kalahkan Allah, tak ada siapa boleh menandingi Allah. Kenapa dikaitkan dengan penurunan Al-Quran?
Maka dalam tafsir As-Sa'di mengatakan antara munasabah dia, Allah nak kaitkan dengan Quran, salah satu maksudnya adalah Al-Quran itu tidak akan dapat diubah, tak akan dapat ditukar ganti. Maknanya siapa-siapa yang cuba ubah ayat-ayat Al-Quran, dia cuba seleweng, dia akan berhadapan dengan Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Itu makna pertama. Dari sudut yang kedua, apabila Allah kata Quran itu turun daripada Allah yang Maha Perkasa, maknanya Allah memberikan peringatan kepada kita. Peringatan apa? Al-Quran itu turun untuk diamalkan, betul tak? Al-Quran itu ada hukum hakamnya, betul tak? Al-Quran itu ada nasihat, Al-Quran itu ada amaran. Maknanya Allah memberitahu kepada kita bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Allah memberitahu kepada kita siapa-siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, siapa-siapa yang cuba berlawan dengan Al-Quran, maka dia akan berhadapan dengan Allah Al-Aziz. Sebab tu Al-Imam Qurtubi ketika mengulas munasabah diletakkan nama Al-Aziz, maknanya Allah memberitahu dia itu akan menuntut balas kepada siapa-siapa yang membangkang isi kandungan Al-Quranul Karim. Ada dua sudut lah. Yang pertama, Allah tu Maha Perkasa, tak ada siapa boleh ubah Al-Quran. Yang kedua, siapa-siapa yang lawan Al-Quran, dia tidak mahu mengamalkan isi ayat-ayat Al-Quran, dia akan berhadapan nanti dengan Allah yang Maha Perkasa. Itu dua sudut. Okay, saya harap jelas makna Allah itu Al-Aziz diletakkan pada ayat yang kelima. Kemudian kita nak masuk kepada nama Allah Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Dia macam, kita tengok macam mula-mula Maha Perkasa. Kalau dengar Maha Perkasa ni macam takutnya. Okay, tiba-tiba Allah letak nama dia Ar-Rahim. Kenapa? Okey. Kata para ulama tafsir, Allah letakkan nama dia Ar-Rahim nak menunjukkan bahawa Allah ni walaupun dia Maha Perkasa, tak ada siapa boleh lawan dia, tak ada siapa boleh tandingi Allah, betul tak? Tetapi Allah tidak sewenang-wenangnya, sesuka hati untuk menggunakan keperkasaan dia untuk menzalimi manusia. Allah tak ada macam tu. Walaupun dia bagi tahu dia Maha Perkasa, tetapi dia terangkan dia Maha Mengasihani. Maknanya dalam keperkasaan Allah itu ada sifat apa? Sifat penyayang. Maknanya Allah ni dia bukan sewenang-wenangnya nak gunakan keperkasaan dia untuk zalim orang, untuk azab manusia. Tidak. Walaupun dia bagi tahu dia Maha Perkasa, di sebalik Maha Perkasa Allah, dia itu adalah Maha Penyayang. Okey, sudut yang kedua, apabila Allah sebut dia itu Ar-Rahim, dikaitkan dengan Al-Quran, para ulama mengatakan Ar-Rahim menunjukkan bahawa turunnya Al-Quran adalah sebagai bukti kasihnya Allah, rahmatnya Allah kepada makhluknya. Jadi kalau ditanya apa relevan nama Allah Ar-Rahim dikaitkan dengan Al-Quran, maknanya kata para ulama tafsir mengatakan bahawa turunnya Al-Quran itu adalah contoh dan bukti Allah ini kasih kepada manusia. Dan tidak ada rahmat kasih Allah yang paling besar kepada manusia melainkan diturunkan Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan nak kenal Allah ni, rahmat dia yang paling besar apa, yang paling utama apa? Antaranya adalah diturunkan Al-Quran. Kerana Al-Quran itulah yang akan bawa kita untuk melalui apa? Siratal mustaqim. Lepas tu kita sebut tadi, kalau kita jalan atas satu jalan, kita kena buat apa? Maka Al-Quran menerangkan, kena buat ini, jangan buat ini, lalu kat sini, apa yang berlaku. Itulah Al-Quran yang dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang kelima ini, pengajaran pertama, kita dapat belajar pada pagi ini Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah nak terangkan macam tu? Okey, tuan-tuan ingat tak ayat yang kedua surah Sajadah pagi tadi, rakaat pertama? Ada tak diceritakan tentang penurunan Al-Quran? Lepas Alif Lam Mim kan dicerita pasal penurunan Al-Quran. Kenapa? Kerana ada manusia kata Nabi yang reka, am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu mir. Faham kan ayat dia tu? Pagi tadi baca pada rakaat pertama, maknanya ada manusia kata Muhammad yang reka Al-Quran tu. Tetapi ayat yang kelima dalam surah Yasin kita dapat belajar, tak, Al-Quran itu sebenarnya adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara beransur-ansur. Kita boleh tambah perkataan selepas Allah Ta'ala tu, tambah perkataan secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Okey, apa lagi yang kita dapat belajar daripada ayat yang kelima? Al-Quran adalah firman Allah, kata-kata Allah, dia bukan makhluk. Sebab apa? Sebab diturunkan oleh Allah. Pelajaran yang ketiga pada pagi ini, berdasarkan ayat yang kelima tadi, kita dapat mempelajari Allah ini mempunyai dua nama daripada banyak nama-nama Allah yang mulia, iaitu nama Al-Aziz dan juga nama Ar-Rahim. Pelajaran yang keempat pada pagi ini, sesungguhnya Al-Quran, bahkan semua syariat, bahkan semua perkara di dalam Islam ni, ia sebenarnya adalah termasuk di antara kesan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita sebut tadi, kalau kita nak kenal apa contoh rahmat Allah, kita kata rahmat Allah itu ada pada Quran. Ini menunjukkan bahawasanya kalau siapa-siapa yang dia dekatkan diri dia dengan Quran, maknanya dia dekat dengan apa? Dia dekat dengan rahmat Allah. Siapa-siapa yang selalu dirinya dengan Quran, maknanya dirinya selalu dekat dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kenapa? Kerana kesan rahmat Allah itu ada pada Al-Quran. Maknanya siapa-siapa yang tak nak pedulikan Al-Quran, maknanya dia jauh dengan apa? Dia jauh dengan rahmat Allah. Siapa-siapa yang tak nak belajar Quran, tak nak faham Quran, maka seolah-olah dia tak nak ambil rahmat Allah tu. Sedangkan rahmat Allah itu ada pada Al-Quranul Karim. Justru itu, apa tindakan yang kita perlu ambil daripada pengajaran-pengajaran yang kita belajar? Tindakan yang pertama, dan inilah yang paling utama sekali, janganlah kita menyelisi Al-Quran. Maknanya jangan kita tak amalkan isi kandungan Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran itu dinisbahkan kepada yang menurunkan Al-Quran itu adalah Al-Aziz, iaitu Maha Perkasa. Jaga-jaga siapa-siapa yang buat main dengan isi kandungan Al-Quran, dia tidak mahu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu, maka dia akan berhadapan nanti dengan Allah yang Maha Perkasa. Tindakan nombor 2, tapi tak adalah nota, tentu kena tambah. Daripada apa kita belajar pengajaran tadi, nak belajar Quran, belajarlah sedikit demi sedikit. Itu tindakan nombor 2. Sebab itu kita tiap-tiap pagi 20 minit, 1 ayat, 2 ayat. Kerana kita mengambil hikmah, Quran tu kan turun sikit-sikit, maka belajar Al-Quran ni pun nak cara faham dia, nak mahir dengan Al-Quran, belajarlah sedikit demi sedikit macam tu. Tak perlu kita nak belajar satu masa banyak ayat tapi enggak faham.
Kita ada macam tu. Belajar satu ayat, walaupun satu ayat, tetapi tuan faham, tuan jelas, tuan tahu apa nak kena buat, itulah sebenarnya yang paling baik. Dan tindakan yang ketiga, carilah, ataupun kita kata nak cari rahmat Allah, maka apa? Bacalah Quran, belajar faham Al-Quran untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha yang kita buat yang sedikit ini setiap pagi, kita sebenarnya sedang mencari rahmat Allah. Semoga rahmat Allah itu Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua. Kerana apa? Kerana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita belajar Al-Quran dan sebagainya. Moga-moga kita dapat banyak manfaat pengisian kita pada pagi ini. Kita tak sempat nak ulas ayat yang ke-6 pada pagi ini kerana waktunya sudah sampai. Ya, insya-Allah hari Isnin yang akan datang kita akan sambung pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 insya-Allah nanti kita akan sambung. Baca terlebih dahulu muka surat nombor 71 untuk persediaan mengikuti tadabbur ringkas pada hari Isnin yang akan datang. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Auf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Wal 'afw innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anwar. Allah.